Hi, welcome to Workers Unmuted Podcast. Saya Anis dan untuk isu kali ini kita akan membincangkan tentang apa lepasan SPM perlu tahu tentang hak pekerja. Dan bersama saya, our special guest for today, Puan Siva Ranjani Manikam. Terima kasih. Salam perjuangan. Terima kasih, Puan. Mungkin Puan boleh memperkenalkan diri, Puan, kepada kita punya audience. Okay, nama saya Siva Ranjani dan saya merupakan setiausaha nasional daripada Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan dan saya terlibat dalam kerja-kerja mengorganisasikan pekerja dan juga dalam undang-undang buruh ni lebih daripada 15 tahun lah sekarang. Terima kasih. Mungkin kita boleh teruskan kepada soalan kita. Apakah perbezaan antara pekerja separuh masa, pekerja sepenuh masa dan juga pekerja kontrak dalam bahasa mudahnya untuk kita faham? Okay, kalau pekerja sepenuh masa, kita kena faham macam sekarang kita ada akta buruh lah, akta kerja yang mengatakan seseorang pekerja yang kerja 45 jam sekurang-kurangnya dalam seminggu dan ia dianggap sebagai pekerja sepenuh masa lah. Macam you akan setiap hari you kena pergi ke tempat kerja dan satu hari you ada macam minimum 7.5 jam you kena kerja. Kalau macam tu dia lebih kepada pekerja sepenuh masa. Kalau separuh masa, apa-apa kerja yang you buat macam head off, tapi kurang dia punya masa kerja tu. Masa kerja yang sekarang dikatakan oleh akta adalah 45 jam kan. Yang itu adalah untuk pekerja sepenuh masa. Kalau pekerja separuh masa ni macam lebih kepada part time punya pekerja lah. Yang part time punya pekerja you mungkin boleh tengok sekarang dekat KFC, Kenya Bakti semua mereka kerja mengikut jam. 4 jam, 5 jam macam tu. So itu lebih kepada pekerja separuh masa. Dan pekerja kontrak dia lebih kepada macam you tak ada satu ketetapan tempoh masa. Maksudnya sekarang pekerja kontrak ni dia lebih kepada you ada had masa lah. Dari satu tempoh ke satu tempoh. Kalau you ada had masa, maksudnya you pekerja kontrak. Kalau you tak ada had masa, macam you baru masuk kerja, you diberi kontrak dan kontrak tu mengatakan saya mula kerja pada tarikh ini saja. Bila saya akan berakhir, saya punya kerja tu takkan ada. So itu maksudnya lebih kepada you pekerja macam tetap lah di sana. Pekerja kontrak ni sepatutnya tak boleh bagi kerja kontrak untuk kontrak kerja yang secara kontrak ni tak boleh bagi untuk kerja tetap. Tapi sekarang ramai orang violate lah. Ramai orang sudah menyalahgunakan benda tu. Sebab tu sekarang kita ada banyak pekerja kontrak. So ini adalah antara perbezaan lah. Terima kasih, Puan. Saya rasa untuk pelajar lepasan SPM kebanyakannya akan pergi kepada kerja separuh masa. Ya ke? Saya tak tahu, mungkin bergantung kepada macam ada yang lepasan SPM tu mereka nak melanjutkan kerjaya. Nak melanjutkan kerjaya tapi pada masa yang sama nak buat part time kerja sikit, nak dapatkan duit, lepas tu guna duit itu untuk nak belajar. Ada kategori macam itu yang lebih mereka lebih sesuai untuk memilih lah kerja part time ni. Tapi kalau mereka belum tahu lagi kerjaya apa nak buat. Ada juga orang macam tu. Belum lagi pilih jalan mana mereka nak pergi lepasan SPM. So mereka nak ambil satu break. Fikir. So while mengambil break itu nak kerja di satu tempat. Mungkin sepenuh masa. Kerja sepenuh masa. So bergantung kepada ini lepasan SPM ni apa sebenarnya mereka nak buat selepas itu. Saya setuju yang tu. Okay, soalan seterusnya mungkin benda ni sangat penting lah bila dikaitkan dengan pekerjaan. Jenis gaji dan juga upah. Apa beza dalam kiraan dan juga pengalaman upah harian dan juga upah bulanan? Okey, sekarang kalau kita tengok sepatutnya bila kita cakap pasal kerja tetap dengan kerja kontrak kan, bila kita cakap pasal kerja tetap, dia selalunya dia tak akan gunakan jenis upah harian. Maksudnya you pergi kerja you dapat upah. Bukan cara macam tu. You akan ada satu gaji pokok, gaji bulanan. Tapi selalunya pekerja kontrak ni dia akan ada cara kiraan macam upah harian.
Okay, sehari you datang kerja dapat RM100. Okay, mungkin hari-hari yang tak ada kerja ke ataupun you tak datang kerja disebabkan isu lain, you tak akan dapat gaji. So dia ada dua jenis lah. Tapi kita kena faham satu, macam kerja temporary. Kerja temporary sementara waktu. Selalunya upah harian ini harus diguna untuk kerja lebih kepada sementara. Macam contohnya saya boleh cakap kerja pembinaan bangunan. Tengok kerja tu dah habis lepas bina bangunan tu. So mungkin you hanya perlukan pekerja untuk 45 hari. Untuk 50 hari, untuk 60 hari. So you lebih sesuai untuk menetapkan gaji yang upah harian. Betul. Tapi mungkin pekerja yang kerja di tempat yang tak tahu lagi bila dia akan habis perniagaan itu. Macam satu kilang membuat kasut. Memang lama lah. Macam mana kita tahu dia bila dia akan bankrupt ke, bila dia akan tutup kedai ke, kita tak tahu. So tempat macam itu selalunya ada gaji bulanan lah. So bergantung kepada nature of the work. Kita nak tahu berapakah had masa bagi bekerja untuk seorang pekerja sepenuh masa. Sekiranya contoh kalau lebih daripada masa yang ditetapkan tu, adakah ia akan dikira sebagai overtime? Memang itu adalah betul lah. Apa yang undang-undang katalah, sekarang kita punya akta kerja kata, kalau mana-mana pekerja dulu 48 jam satu minggu. Tapi baru-baru ni kan ada pindaan dalam akta kerja. So waktu kerja tu sudah kurangkanlah 45 jam. So mana-mana pekerja, mereka pergi kerja dan buat kerja seminggu 45 jam. Mereka yang itu adalah untuk gaji pokok lah. Tapi lebih daripada 45 jam dalam satu minggu tu perlu ada OT. Perlu dikira kiraan OT lah, bayaran untuk OT. Dan juga ini termasuk dalam harian juga, kerja harian juga. Macam bila kita cakap 45 jam, takkanlah majikan you minta you buat kerja, okay hari ni you buat kerja 16 jam. Jadi lain pula. Lain esok you buat 16 jam. So lusa you boleh selesaikan 45 jam, okay sudah. Tak boleh macam itu. Itu cara salah. Macam setiap hari pun you ada satu jangka masa waktu kerja yang ditetapkan juga oleh undang-undang, macam 7.5 jam sekarang. So maksudnya kalau you sudah kerja 7.5 jam sehari, apa-apa yang you kerja selebihnya adalah, selepas itu adalah perlu dikira sebagai OT, overtime. Undang-undang juga ada cakap berapa maksimum OT yang you boleh buat dalam satu bulan. Sebab kita tak mau majikan menyalahgunakan ini. So dia ada satu perkara dalam akta kerja, dia kata seseorang pekerja hanya dibenarkan buat OT 140 jam maksimum dalam satu bulan. So you tak boleh perah pekerja macam dululah masa 60-an, minta pekerja bekerja untuk 16 jam lah, 17 jam lah, you tak boleh buat. Sekarang kebanyakan trend yang kita nampak adalah 12 jam kerja lah. Kalau kita tengok 12 jam kerja pun sebenarnya dia boleh exceed 104 jam juga. Macam dalam pengalaman saya, macam pekerja security guard, pengawal keselamatan, mereka tak ada cuti. Tak ada cuti. Tak ada cuti. 30 hari kerja. Kalau macam tu, you tengok jumlah overtime yang mereka buat itu sudah terlebih 104 jam. Itu sudah menyalahi undang-undang. So apa yang ada dalam akta dengan apa yang berlaku di akar umbi pun kadang-kala ada banyak perbezaan jugalah. Tapi kita kena cakap dengan pekerja lah. Sebab tu kita perlukan sesi macam ni kan. Sekarang kita nak cakap dengan pekerja, mau sampaikan satu message, kita nak cakap dengan mereka, ini kita kena ambil tahu. 104 jam sahaja dibenarkan dalam satu bulan. Selebihnya itu dia tak boleh paksa. Kena inform kan. So sekarang OT 104 jam OT ini pun tak boleh dipaksa juga dalam undang-undang. So you ada pilihan. Ada hak lah. You ada hak. You mau buat OT ataupun tidak mau buat OT. Tapi yang 45 jam tu you tak boleh demand sangat lah. Sebab itu memang dah undang-undang katakan kalau sepenuh masa, pekerja sepenuh masa, you mesti kena ikut 45 jam you kena kerja lah. Contoh kalau pekerja tu sendiri dipaksa oleh majikan, jadi macam mana? Sebab mereka ni baru lepasan SPM, jadi mereka kadang-kadang tak tahu macam mana nak bersuara, nak bagi tahu yang okay, benda ni salah.
Mungkin Miss ada tips macam mana untuk diorang suarakan benda ni? Saya rasa paling penting bila mereka masuk kerja kan, yang ini mereka kena tanya, okay, apa waktu kerja? Mereka mesti kena dapatkan itu kontrak kerja. Tak boleh majikan selalunya akan cakap, tak apalah, tak nak bagi kontrak kerja, tak apalah, you masuk saja. So mungkin betul. Masa interview dia tak beritahu benda-benda macam ini. So pekerja pun percayalah, kadang-kadang you sangat desperate, you mau kerja masa tu. So dapat kontrak kerja ke tak ada ke, you just nak pergi saja dulu. As long as dapat gaji, okay. Lepas masuk je banyak masalah keluar. Betul. Tapi satu, you kena lebih bersiap sedia. Bila you masuk kerja pun you kena tanya kontrak kerja. Masa tu you kena cakap berapa jangka masa kerja, kena lebih kepada teliti, you kena faham. Sekarang lagi satu besar isu adalah kalau dia cakap, okay, memang company kita ataupun tempat kerja kita 12 jam saja tempat kerja, masa kerja lah. You tak boleh demand. You tak boleh demand cakap saya tak mau buat OT. Memang 3 jam OT, 4 jam OT kita wajibkan kepada pekerja. So bila you cakap masa interview, bila you cakap tak nak buat OT, kalau macam tu you memang takkan dapat kerja lah. Betul juga. Sebab mereka sudah tetapkan syarat macam itu. So keadaan macam itu agak susah untuk pekerja. So nak accept ke tak nak accept ke, sebab kalau you tolak, you memang tak dapat kerja. So mungkin dalam situasi macam itu kita terperangkap lah. Memang pekerja pun terperangkap. Yang pelajar yang lepasan SPM nak pergi tempat itu, dia nak kerja. So dia setuju. Lepas you dah setuju, masa you tengah kerja, satu hari you sedang cakap dengan majikan, hari ni saya tak boleh buat 3 jam OT, saya nak balik, boleh ke? Agak susah. Susah. Dah dibincangkan sebelum ni. Sebab you sudah sign kontrak, you betul. sudah setuju dengan terma kontrak itu. So itu agak susah. Tetapi kalau you ada satu emergency, you boleh tulis kepada majikan, emailkan kepada HR, beritahu ini masalah ini, dan you terpaksa kena balik, tak boleh buat OT. Dan kita tengok apa respon daripada HR. Mereka tolak pun, mereka kena ada justifikasi yang sangat tinggi. Macam contohnya, mereka nak ada satu target untuk capai. Ada satu permintaan daripada vendor mereka. Mereka nak deliver macam 1,000 unit, 2,000 unit, dan kena selesaikan dalam minggu ni. So pasal itu dia mau semua pekerja buat overtime. So kalau ada kedesakan macam itu, mungkin HR akan reject. Yelah, sebab dia orang memerlukan pekerja tu untuk buat itu. Tapi kalau tak ada keperluan macam itu, sebenarnya mereka tak boleh reject. Kalau mereka reject juga, you boleh mencabar. Sebenarnya you boleh bawa ke tempat-tempat mengadu, semacam contohnya Jabatan Tenaga Kerja. So tak kira lah lepasan SPM ke, pekerja sudah kerja lama ke, dia proses dia sama saja. As long as pekerja. You, selagi you sudah masuk dalam alam pekerjaan ini, lagi tu you tak dianggap you fresh ke, baru lepasan SPM ke, sama je dilayan. Lagi teruk akan dilayan daripada pekerja yang berpengalaman tinggi. Sebab you fresh kan, macam contohlah di universiti kan, orang baru datang kan, selalu senior tu buat ragging kan. Betul. Sama juga majikan pun akan buat benda tu. Ni lepasan SPM datang, mereka fresh ke alam pekerjaan, tak pernah kerja di tempat lain lagi lah. Lagi tak tahu apa-apa. So bully lah. Susulan daripada soalan tadi yang sebelum tu, sekiranya yang pekerjaan itu dikira sebagai, waktu itu dikira sebagai OT, berapa kadar yang seseorang pekerja itu layak untuk dapat? So tadi saya dah cakap, dia ikut kalau dia pekerja ada gaji pokok, macam 1 bulan you akan dapat gaji pokok sebanyak 1,500 ataupun 1,600. Yang itu untuk waktu kerja untuk normal. Okay. Setiap hari 7.5 hari you kena kerja kan. Itu dah fix lah kan. Itu dah fix lah. So you kerja lebih masa. Macam kerja lebih masa ni hari biasa. Macam hari Senin, Selasa, Rabu, ini adalah hari biasa. Bila you buat OT hari biasa, you punya gaji tu perlu dia jadi 1.5 kali dengan 1.5 untuk 1 jam.
Oh, okay. Kalau hari biasa lah. Macam you diminta untuk hadir OT pada hari rehat, cuti rehat. Sebab kita punya undang-undang cakap 1 minggu 1 hari pekerja perlu diberi cuti rehat. So ini Tak satu lagi perkara yang lepasan SPM nak ambil mana-mana job secara sepenuh masa, kena tahulah. Dia tak boleh minta you 7 hari you datang kerja. Tak boleh. 1 hari dia mesti kena bagi cuti. Tapi masa cuti dia minta you datang kerja. Macam mana tu? Cuti rehat tu. Sebab kadang-kadang pekerja pun desperate nak pergi kerja juga kan. Sebenarnya you boleh tolak. Boleh tolak. Okay. Dari segi undang-undang, cuti rehat tu you tak perlu pergi kerja pun. You tak diwajibkan untuk kerja. Tapi selalunya pekerja mau pergi untuk dapatkan lebih gaji. Kalau you pilih untuk pergi kerja, you kena tahulah cara bayaran tu macam mana. Macam contohnya, selalunya hari Ahad adalah cuti rehat lah. Tapi sekarang ada tempat dia tak bagi hari Ahad. Macam kedai-kedai macam Maidin semua you tengok. Hari Ahad dia buka bisnes bagus. Dia tak benarkan pekerja ambil cuti hari Ahad. Betul. Dia minta ambil cuti lah hari Isnin ke Selasa ke mana-mana hari yang tak ada orang banyak tu dia datang. Tahu weekend banyak beli groceries. So sekarang undang-undang kata hari rehat you pergi kerja, 8 jam pertama tu dia kena bayar you 1 hari punya gaji. Okay. 1 hari punya gaji, 1 hari gaji biasalah. Tapi dia minta you kerja 12 jam pada hari tu. Hari rehat pun dia minta you kerja 12 jam. Juga. Contohnya 4 jam belakang tu, yang 3.5 jam yang belakang itu, dia kena bayar you 2.0. 2 kali tinggi. Lagi tinggi. Lagi tinggi. So yang itu hari rehat. Okay. Kita ada satu lagi overtime juga, cuti umum. Macam betul. Ada setengah company dia suruh kerja juga. Dia kerja juga. Macam contohnya juga. cuti umum ni lah, macam kita boleh ambil hari Malaysia. Hari Malaysia ni cuti umum. Betul. Kalau dia minta you datang kerja, 7.5 jam pertama tu, masa normal 7.5 tu dia kena bayar 2 hari punya gaji. Yang selebih tu dia kena bayar kali 3. Lagi banyak lah. Lagi banyak. So dikiraan dia memang lebih daripada apa yang you sepatutnya dapat lah dalam gaji pokok tu. So itu adalah cara kiraan lah. Sebenarnya cara kiraan gaji ni satu kerja yang kita kena betul-betul kena ajar kepada pekerja lah. Saya rasa kena tipu. Takut kena tipu. Sebab tu pekerja bila mereka terima slip gaji, mereka kena tengok tak overtime tu dikira dengan betul. Lagi satu kena ada praktis. Ini pekerja yang memilih untuk kerja di tempat-tempat macam ada overtime. Lepasan SPM mereka pergi buat overtime, kena ada kalender mereka sendiri, kena tuliskan. Hari ni saya pernah buat overtime, OT. So bila you dapat majikan punya rekod, so you boleh check. Counter check kena dipraktiskan tu. Counter check di mana dia tipu. Lagi satu, memang mereka kalau ada sistem punch in punch out. Company ada punch in punch out. Sepatutnya tak boleh tipu juga. Tapi untuk kita punya site pun kita kena tulis untuk kita double check balik cara bayaran itu. Itu lagi satu perkara yang mereka kena belajar lah. Kalau mereka buat terlalu banyak hari OT, kena tuliskan, rekodkan sendiri. Untuk sendiri juga kan. So mungkin Anis, mungkin saya juga nak tambah sikit kan. Bila kita cakap pasal cuti umum kan, pekerja ni Malaysia kan ada banyak cuti umum. Malaysia banyak sangat. Banyak cuti umum. Ada pekerja akan tanya, semua cuti umum ni ada tak saya layak dapat? Contohnya kita ada 25 cuti umum, 30 hari cuti umum. Tiba-tiba kerajaan umumkan cuti umum sebab kita sudah menang dalam badminton. Bola sepak. Paling famous. So ada majikan cakap, itu cuti umum semua saya tak boleh bagi. Macam mana pula tu? Macam mana? So you kena tahu undang-undang cakap apa pasal cuti umum tu. Undang-undang cakap berapa banyak cuti umum kerajaan bagi pun itu bukan hal mereka. Undang-undang cakap sekurang-kurangnya, sebab akta kerja kita ni dia ada satu standard minima, bukan maksima tau. Maksudnya sebenarnya majikan boleh bagi lebih.
Tapi selalunya majikan takkan bagi kan. Sebab tu Betul. kita ada undang-undang. Sebab tu. So kurang-kurangnya dia ikut undang-undang lah. At least. At least. ikut. So the undang-undang kata sekurang-kurangnya dia kena bagi 11 hari cuti umum Oh. setiap tahun. Yang ini lagi satu, bila you masuk ke tempat kerja, you kena tanya majikan mana memo untuk tahun ini punya cuti umum. Setiap tahun dia akan keluarkan memo untuk semua pekerja-pekerja. Dia akan beritahu, okay, untuk cuti umum yang syarikat subscribe, syarikat ambil, syarikat bagi kepada pekerja. Based on syarikat juga. Dia sebab saya katakan 11 hari itu undang-undang. Mungkin ada syarikat bagi 14 hari. Ada syarikat bagi 15 hari. Tapi 11 hari yang minimum tu pun you kena tahu yang mana satu hari-hari yang dia bagi. Macam contohnya yang wajib dia kena bagi adalah 5 cuti umum. Macam contohnya Hari Malaysia, Hari Merdeka, Hari Malaysia, Hari Merdeka, Hari Pekerja, dengan Agong punya birthday, dengan Sultan punya birthday. Ini wajib. Ini tak boleh compromise. 6 lagi, sebab 11 saya katakan, ini sudah 5. 6 lagi, kalau tempat itu ada union, contohnya. Ada kesatuan, pekerja pun ada kuasa untuk pilih 6 hari lain tu apa hari. Yang boleh mereka pilih. mereka boleh runding dengan majikan lah Okay, faham. untuk tetapkan 6 hari itu. Tapi Malaysia ramai tempat, majoriti tempat kerja tak ada union, tak ada kesatuan. So dia lebih kepada majikan tetapkanlah 6 hari itu. Tapi dia mungkin akan tetapkan mengikut keadaan tempat kerja. Macam tempat kerja tu ramai pekerja Cina. Tak ada pekerja Melayu contohnya. Mungkin dia akan bagi 2 hari cuti untuk Hari Raya Cina. 1 hari mungkin untuk Hari Raya. So dia boleh pilih 6 hari tu mana satu dia nak bagi, dia boleh pilih. Okay. So macam sekarang public holiday, majikan minta you datang kerja. You kena tengok ada tak hari yang dia minta you datang kerja tu jatuh dalam 11 hari ni. Kalau tak ada, you kena pergi kerja lah. Tak boleh argue lah. Tak boleh argue lah. So itu you kena tahu Kena tahu. awal-awal. Ini satu perkara lah. Terima kasih. Jadi soal seterusnya, sekiranya pekerja tu diletakkan dalam tempoh percubaan dulu, tahu sebab nak tengok mungkin attitude dia bekerja okey sesuai ke tak kan. Adakah mereka juga layak diberikan faedah-faedah seperti mana di bawah akta kerja seperti hari cuti, hari sakit, juga kadar bayaran kerja tu lebih masa dan lain-lain? Sepatutnya undang-undang dia tak membezakan you pekerja dalam tempoh percubaan ke, you pekerja tetap ke, pekerja kontrak ke, dia tak bezakan macam itu. Selagi you dah masuk ke alam pekerjaan, tempat pekerjaan, you sudah jadi pekerja di tempat itu, you sudah layak secara automatik semua yang basic wajib yang dikatakan oleh undang-undang. Macam potongan wajib yang patut dapat, pekerja patut dapat macam EPF, KWSP tu, KWSP, SOKSO dan SIP. SIP tu Sistem Insurans Pekerjaan. Ini potongan wajib mereka kena dapat. So ini walaupun you tempoh percubaan, you akan dapat. Okay. So cuti sakit you akan dapat. Macam satu isu, satu benda cuti tahunan itu ada sedikit komplikasi dia. Sebab cuti tahunan kita punya undang-undang ni agak teruk, agak buruk saya akan cakap lah. Sebab undang-undang kita cakap cuti tahunan ini seseorang pekerja kalau dia baru masuk kerja, dia hanya layak untuk mendapat cuti tahunan tu selepas dia menyempurnakan 1 tahun perkhidmatan. Maksudnya you sudah complete 1 tahun punya kerja, 1 tahun kerja di tempat itu, baru you boleh layak accumulate you punya cuti tahunan tu untuk tahun pertama. So yang itu agak teruk lah. Tapi banyak majikan pun rasa ini tidak masuk akal. Sebab tu mereka tak follow undang-undang ni. Sebab tu majikan sekarang pun dia orang bagi cuti tahunan. Bagi tapi dia prorated lah. Macam sekarang undang-undang kata kalau pekerja baru 2 tahun dan ke bawah, dia layak 8 hari. Kalau 2 tahun ke atas, 5 tahun dan ke bawah, you layak 12 hari. Kalau 5 tahun ke atas, you layak 16 hari. Tapi bila you punya tempoh perkhidmatan meningkat
tempat kerja, so you punya faedah juga harus meningkat. Tapi selepas 5 tahun itu tak ada dikatakan oleh akta. Maksudnya syarikat kena ada dia punya cara macam mana dia nak bagi lebih benefit kepada pekerja. Macam contohnya seorang pekerja kerja 20 tahun di satu tempat kerja. Akta tak beritahu. Akta hanya beritahu secara terbuka. Dia cakap selepas 5 tahun 16 hari. Takkanlah dia nak bagi 20 tahun pun dia nak bagi, tetap bagi you 16 hari. Itu pun tak adil kan. Tapi itu semua sebab itu yang ini kalau you nak ada lebih bargaining power, you kena ada kesatuan. Baru you boleh demand benda-benda macam ni. Kalau tidak, you terlalu bergantung kepada majikan. Majikan punya keputusan. Kalau dia tak naikkanlah. Kalau untuk kita tahu dalam company akan ada annual leave dan juga cuti sakit. Macam mana kalau dengan majikan yang contoh kita nak ambil MC tapi dia suruh tolak dengan annual leave tu? Jadi macam mana tu? Okay, annual leave dengan MC masa cuti sakit ni berbeza lah. Annual leave ni you kena buat permohonan dulu. Maksudnya you sudah ada satu plan. Okay, annual leave ni boleh ambil untuk dua perkara. Satu, you sudah ada satu plan. So dia selalunya dalam syarikat dia ada satu guideline lah, garis panduan. Setiap permohonan annual leave tu perlu dibuat macam 3 hari sebelum ataupun 7 hari sebelum. Kalau you sesuatu yang you sudah ada planning, you boleh buat application. Nanti majikan kena bagi tahu annual leave tu approve. Baru boleh ambil annual leave. Annual leave pun boleh ditolak. Kalau dia ada sebab yang strong, kukuh. Kalau dia tak ada sebab kukuh, dia tak boleh tolak juga. So kemungkinan besar you akan dapat annual leave lah. Lagi satu, emergency leave. Yang ini tak ada dalam akta. So apa cuti kecemasan itu? Contohnya sesuatu berlaku di rumah hari ini. Saya punya bapa jatuh. Saya sahaja ada di rumah. Saya kena bawa dia. Sebab saya tak jatuh sakit. Yang jatuh sakit adalah ahli keluarga saya. So saya yang kena ambil ke hospital. So saya beritahu kepada majikan saya nak ambil cuti kecemasan, emergency leave. Emergency leave ni you kena balik kerja, you kena potong daripada annual leave. Dia berkait dengan annual leave. Sebab dia tak ada satu bentuk kita tak ada emergency leave dalam undang-undang. Tapi pemahaman untuk majikan adalah emergency leave ni selalunya you boleh tolak daripada annual leave. Jadi tolak teruslah, tak perlu tunggu 3 hari. Tak perlulah, dia akan tolak lah. Ini emergency kan. Tapi cuti sakit cuti sakit kalau you sakit hari ni lah. You sakit hari ni, you pergi ke klinik panel ada. Kadang-kadang syarikat ada panel dia sendiri. Kadang-kadang dia minta you pergi ke mana-mana klinik kerajaan, ke hospital kerajaan untuk ambil MC. So bila you dah ambil MC, dia tak boleh cakap okay MC tu hari tu you kena potong daripada annual leave tu, tak boleh. Tak boleh. MC tu pun adalah MC berbayar. Maksudnya you punya gaji jalan. Okay. You punya gaji memang jalan. MC pun annual leave, MC, kedua-dua memang gaji jalan. Gaji tak boleh dipotong. Macam contohnya, saya bagi keadaan di mana klinik syarikat ada panel klinik. Panel klinik, dan panel klinik itu memang berdekatan dengan you punya tempat tinggal ke apa ke. Tapi you tak bawa MC daripada panel klinik, tapi you bawa MC daripada satu klinik swasta. Macam mana tu? Mungkin you akan sudah bagi duit untuk ambil MC tu kan. Betul. Mungkin majikan akan tolak. Mungkin dia akan ambil itu sebagai unpaid leave. Ataupun mungkin dia akan berbincang dengan pekerja, MC ni tak sah. Jadi tak dapat lah. Macam tu je lah. So you kena tahu company punya praktis tu apa. Tapi kita selalu menggalakkan pekerja pergi ke panel. Atau kalau tak ada dalam situasi di mana syarikat itu tak ada panel klinik, dan panel klinik itu terlalu jauh, you kena pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan atau hospital kerajaan. Untuk ambil MC lah. Jangan gunakan
private clinic lah. Elakkanlah kalau boleh. Yang itu pun sebenarnya you boleh cabar lah, tapi agak susah lah. Sebab macam tak ada bukti yang kukuh bagi saya. So kita tak galakkan lah. Untuk seterusnya, pekerja dalam kalangan lepasan SPM ni seringkali kena tipu ataupun ditindas dalam bab caruman KWSP dan so-so. Ada majikan yang tolak kadar tersebut daripada slip gaji itu sendiri, tapi sebenarnya benda tu tak dicarum pun. Jadi kalau dalam situasi ni, sebenarnya apa nasihat yang realistik Puan Siva boleh bagi terhadap tindakan yang pekerja dalam kalangan lepasan SPM ni boleh buat? Ni bukan saja kalangan SPM bertahun-tahun pekerja pun berlaku benda ni. Sama juga isu ni. Sama juga isunya. So tapi kalau SPM mungkin mereka kurang pengalaman, boleh ambil tahulah. Tengok like macam potongan wajib yang tadi saya katakan, yang 3 potongan itu, EPF, SOCSO dengan SIP. Bila syarikat dah potong, dia sepatutnya kena pergi ke tabung masing-masing. Lepas tu, dan juga satu lagi potongan 2 pihak. Pekerja punya peratus, majikan punya peratus. Majikan punya peratus selalunya tinggi. Pekerja punya peratus selalunya 11%, macam EPF, majikan kena bayar 13%. SOCSO pun sama, dia ada jadual potongan dia. Lepas potong tu, dia potongan tu ada dalam payslip, contohnya. Ada dalam payslip, tapi you lepas 6 bulan you dah kerja di tempat itu, you tiba-tiba satu hari you pergi ke EPF, you nak check you punya statement. Semua duit tu ada dalam tabung atau tidak. Tiba-tiba you tengok tak ada. Tapi sudah potong daripada gaji. Sudah potong dan sudah bagi tahu dalam payslip, dia sudah masukkan dalam tabung, tapi tabung tak ada. So yang itu kena buat aduan lah. Selalunya you boleh dapatkan caruman itu. Tapi bila saya cakap buat aduan, ambil tindakan itu adalah satu tindakan yang mengambil masa. Adakala ramai pekerja yang dalam pengalaman kita nampak mereka rasa malas nak buat lah. Tak nak buat lah, mengambil masuk lah. Macam sekarang lepasan SPM, you tengok dia ni buat kerja untuk sementara waktu. Lepas tu dia kata, saya sudah dapat kerja di tempat lain lah, yang kerja yang lebih baik lah. Saya tak mau pursue ni, saya tak mau buat aduan lah, saya tak mau ambil tindakan lah. Tengok attitude itu. Attitude itu ada masalah sebenarnya. You akan ada implikasi di masa hadapan. Kenapa? Mungkin saya boleh bagi satu contoh. Kita cakap, bila you punya majikan, you kerja 3 bulan, 4 bulan, dia tak potong pun, you mesti kena pergi buat aduan di pejabat KWSP, pejabat perkeso, dan mereka akan hubungi majikan, mereka akan minta mereka untuk mengarahkan untuk bayar. So ini boleh buat, tapi mengambil masa lah. Selalunya berapa lama masa 3 bulan, 4 bulan, lama juga. 5 bulan macam tu. Tapi you pun kena rajin untuk buat follow up. Ini kita tahu kan, ini nak kerja dengan badan-badan kerajaan ini, kita kena lebih bersabar. Betul. Kena buat banyak follow up. So itu memang birokrasi lah, birokrasi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan kan. So kita kena, pekerja pun kena ada mindset itu. Kalau dia ingat, okay, malas lah, saya tak mau follow up. Nanti satu hari nanti, you sudah dalam tempoh kerja, you tempat lain kerja, tiba-tiba you accident. Tiba-tiba you jadi lumpuh. You memerlukan perkeso untuk bagi you sokongan, allowance atau apa-apa skim. You nak pergi tanya. Dan mereka ada syarat syarat caruman. Kalau kurang caruman, mungkin you tak layak untuk mendapat setengah skim tu. Bahaya juga. Bahaya juga. So kalau hari ni you sudah kata tak payah, nanti belakang hari, satu hari nanti you akan ada masalah. The effect dekat future. So buat caruman itu perlu masuk ke dalam kita punya rekod tu. Pekerja punya rekod tu, mungkin future apa-apa berlaku kepada you, caruman tu akan membantu untuk dapatkan lebih bantuan, kelayakan untuk you dapat skim-skim. Ini satu selalunya lepasan SPM ni dia selalu tak serius lah. Dia ingat ini kerja tak tetap. Ni saya temporary je, 1 tahun je. Okey lah, cincai lah. Kerja ke tak kerja ke, dia bayar ke tak bayar ke, tak apalah. Tak kisahlah.
Asal kerja. Asalkan kerja lah. Attitude itu tak betul lah. Susah juga sebab tak tahu apa yang akan jadi. Boleh jadi dalam berapa bulan accident ke kan. Bahaya juga. Seterusnya untuk adik-adik lepas SPM ni juga, secara ringkasnya apa terma-terma yang perlu ada dalam kontrak pekerjaan mereka? Macam mereka kena ada kontrak perkhidmatan perlu dapat dululah. Itu yang paling penting. Paling penting lah. Bila you ada kontrak kerja, baru you boleh cakap pasal terma-terma lain kan. Macam terma, macam gaji. Bila gaji, berapa jumlah gaji. Apa you punya waktu kerja. Dan apa you punya kelayakan. Macam ada tempat kita selalu cakap pasal undang-undang akta kerja saja. Sebab undang-undang akta kerja ni cakap pasal sikit. Macam basic faedah saja. You pekerja boleh tanya, ada tak insurance? Company bagi kepada saya. Ada tak company nak bayar apa-apa allowance tambahan? Macam allowance pengangkutan, allowance makanan, allowance rumah. Boleh tanya. Kalau ada bagus kan? So dia boleh tengok ada tak benda-benda macam itu. Lepas tu dia kena tengok macam cuti-cuti tu semua perlu ada dalam kontrak kerja. Cuti tahunan berapa dia layak, cuti sakit berapa dia layak. Itu cuti umum berapa hari, apakah hari-hari yang syarikat sudah subscribe, dia kena tahu. So ini benda-benda asas lah. Yang lagi satu, bila syarikat buang you ke ataupun you nak letak jawatan ke di syarikat itu, berapa lama notis you kena bagi. Itu pun kena ada di sana. You kena ada dalam kontrak kerja. So ini adalah dapat kontrak kerja, you tengok terma-terma ni. Kalau sudah ada ini basic terma-terma ni, saya rasa you boleh terima dan tanda tangan, boleh masuk kerja. Lepas you masuk kerja, you kena sangat alert. Setiap bulan you kena dapat slip gaji. Slip gaji adalah satu rekod yang nak tahu macam bayaran, macam mana dikira semua. Walaupun kita tahu sekarang semua gaji dimasukkan dalam bank. Ini satu bahaya juga. Ini kita kena galakkan mesti kena masuk dalam bank. Tak boleh dapat cash. Cash tu sekarang undang-undang tak benarkan. Kalau ada juga macam mana? Kalau ada juga sudah salah. Sebenarnya boleh report. Boleh report. Sebab sekarang kita wajib dalam pindaan yang lepas tu, dah akta kerja tu, semua gaji kena masuk dalam bank. Sebab majikan senang tipu kalau bila dia bagi cash. Nak pula lepasan SPM saya rasa lagi banyak. Lagi banyak. So dia kena masukkan. Itu kena pastikan. Lepas tu dia kena tahu benda lain macam gaji kena dibayar dalam bila dia boleh dapat gaji. Macam contohnya bulan ini dah akhir. Bulan seterusnya 7 hari bulan itu adalah cut off date. By 7 hari bulan the next month, you punya gaji sudah masuk dalam bank. Kalau tak masuk, maksudnya majikan bayar lambat. Bayar lambat boleh report dekat Jabatan Tenaga Kerja. Ambil masa juga ke? Sama-sama. Selalunya Jabatan Tenaga Kerja bertindak cepat lah. Saya rasa macam 1 minggu 2 minggu kalau macam ni isu gaji semua dia bertindak cepat lah. Tapi kalau ada pekerja rasa dia nak pergi ke report tu macam takut kan. Internally inquire dululah. Dalam tempat kerja you pergi HR, you hantar email, ditanya lah, ni sekarang sudah 7 hari bulan, kenapa saya masih belum dapat lagi gaji, apa sedang berlaku. Mungkin dia akan mengalami satu technical error. Dia mungkin sudah masukkan tapi technical error tak masuk. Okay, mungkin dia boleh rectify dalaman. So you tak payahlah lebih-lebih drama pergi ke ketika semua kan. Tanya dululah. Senang pun senang. Senang juga kerja kita kan. So kalau dia error technical things, dia mungkin akan rectify dan you punya gaji boleh masuk. Kalau majikan tak jawab, mungkin dia ada masalah tapi dia tak jawab, itu lebih lah. Itu mesti kita kena buat aduan dan ambil tindakan lah. Sebab ada, kalau sebelum ni ada yang majikan tak bagi bersuara. Dia macam cakap, tak apa saya bagi bulan depan. Jadi itu perkara yang sama jugalah, boleh diadukan juga. Boleh diadukan juga. Tak boleh ambil relax lah. Kalau ada apa-apa potongan yang tak betul. Macam contohnya uniform semua adalah tanggungjawab majikan. Dia tak boleh cakap dia nak potong daripada you punya gaji. Itu pun you boleh mempersoalkan. Macam beberapa peralatan dia minta you beli, peralatan untuk safety equipments. Itu sebenarnya untuk tempat kerja.
Tempat kerja tu mereka kena provide. So tak boleh potong you punya gaji. So itulah. Macam minggu lepas saya terima satu case. Dia lambat setengah jam kerja. So dia potongan RM50 potong daripada gaji bulan Setengah itu. jam sahaja. Setengah jam sahaja. Banyak je potong. Okay. So pekerja tu tanya, memang saya lambat. Saya setuju memang saya lambat, tapi bolehkah majikan potong gaji? Sebenarnya tak boleh. Sebab you tak ada syarat itu. So masa pekerja masuk, you tak minta pekerja sign mana-mana memo mengatakan kalau pekerja lambat you akan potong gaji. Tak dia dibenarkan. kena ada memo juga. Dia tak benarkan dari segi undang-undang. Kalau you datang lambat, you kena ambil tindakan disiplin lah. Tak Maksudnya boleh kacau gaji. HR kena panggil you, dia kena bagi you amaran. Kenapa you lambat? Bagi tunjuk sebab. Dia mungkin boleh bagi surat tunjuk sebab, you minta you tulis. Itu boleh buat. Tapi tak boleh simply potong duit. Itu semua tak betul. Salah dari segi undang-undang. Jawapan boleh kita bagi terus. Salah. Macam tu. So ini kena faham lah. Yang lepasan SPM ni dia tak boleh ingat, yelah saya tak pergi kerja, dia potong gaji, okey lah. Dia adil lah. ikut je. Dia ingat itu adalah keadilan. Itu sebenarnya bukan So dia keadilan. rasa dia buat salah. So faham. Okay, untuk jadi mungkin Puan Siva sendiri ada nasihat atau dorongan kepada pelajar lepas SPM yang sekarang ni sedang atau akan memasuki alam pekerjaan sendiri. Ya. Ni daripada pengalaman jadi aktivis dan juga saya sekarang kerja di HR tau. So saya seorang yang juga pengalaman daripada handle pekerja dari segi di satu tangan kita memperjuangkan hak mereka, di satu tangan kita juga kendali hal-hal pekerja semua. Dalam pengalaman ni saya boleh cakap macam you baru habis SPM kan. You nak pergi ke alam pekerjaan, paling penting adalah you kena sediakan resume you lah. You punya resume. Sebab itu adalah satu dokumen yang you akan hantar ke mana-mana tempat kerja untuk cari kerja. So you punya resume tu kena cantik sikit. Kena ada semua informasi-informasi yang penting untuk orang tahu. Macam you punya maklumat penting. You punya rumah, you punya foto, you punya alamat semua kena ada. Lepas tu you punya pengalaman pernah kerja ataupun pernah ada pengalaman-pengalaman lain, dan juga you boleh letak you punya educational background. Kalau you ada special skill, ada satu kolom you boleh letak special skill, mungkin itu akan tertarik majikan untuk panggil you interview. You kena succeed di sana dulu. Lepas tu you kena pandai kena tulis satu cover letter untuk hantar sekaligus. Sebab kadang-kala sesuatu yang tak boleh letak dalam format resume tu, you mau ekspresi, you mau beritahu. Nak beritahu, saya ni orangnya macam ini, you bolehlah tulis. So ini pertama juga tips yang saya nak bagi tahulah. Lepas SPM you nak cari, ambil ni sebagai latihan. Buat benda ni dulu. Lepas you dah buat permohonan, you akan dipanggil untuk interview. Prepare untuk pergi interview. Jangan tanpa prepare, jangan pergi ke interview. You nak pergi interview di syarikat mana? Apa dia buat? Apa kerja dia buat? Apa bisnes dia buat? You nak impress kan panel dekat interview. So you kena tahu background lah. Kena belajar sikit. You kena tahu sikit, buat kajian sikit lah tentang tempat itu. So you kena bersedia lah. Dan juga tanya beberapa perkara sebelum you pergi interview. You boleh call syarikat itu, boleh tanya. Macam pukul berapa saya perlu ada di sana. Macam dalam bahasa apa interview akan dijalankan. Boleh tanya dulu. Boleh tanya, tak ada masalah. Lepas tu mungkin kalau you nak tanya macam berapa tempoh masa interview, macam 1 jam ke 2 jam ke, dan memang you ada hak untuk tanya benda tu. Ini bukan macam majikan cakap tak boleh reveal. Ini tak ada apa benda rahsia. Ini adalah satu persediaan. Saya pun baru tahu boleh ini adalah satu persediaan dari pihak you. So you boleh tanya. Dan pastikan you pergi on time. Saya rasa itu paling penting lah. Paling penting lah. First impression lah. Betul. You kalau
alangkah hari itulah hari bad day. Memang you tak dapat pergi on time sebab Belajar. sebab apa-apa emergency ke berlaku ke, tak apalah. Tapi selalunya pastikanlah you pergi awal tu. So yang itu adalah satu benda ini saya rasa ini penting lah. First you nak masuk. Second issue sebab lepasan SPM kan, sekarang qualification kelayakan paper pun penting juga. So kita tak boleh ingat SPM tu you sudah ada satu pengalaman yang bagus lah. You kena ada niat untuk belajar. So bila you pergi satu tempat kerja, you kena tengok ada tak saya ada kerjaya tak di tempat itu. Ada career development tak. Macam saya tak ada career development di tempat itu, saya pun kena fokus. Mungkin saya tak boleh berada di sini lama. Saya tak boleh belajar apa-apa. Saya tak boleh meningkatkan skill saya. So mungkin you kena fikirkan apa saya nak buat. Okay, cari tempat yang saya boleh ada career development. Atau you nak build something else, you nak belajar. Okay, then you kena cari part time punya kerja. You belajar tu. Ada yang belajar macam degree ke, diploma ke, pergi university, college pun belajar. Tapi ada yang belajar di dalam syarikat itu sendiri. Untuk pergi atas-atas pun ada juga. Mereka belajar dalaman. Dalaman tu pun ada career development juga. Bukan saja career development tu, tak semestinya you kena pergi belajar di university. Baru ada career development, tak ada. Tapi you kena ada satu career development punya idea. Untuk diri sendiri. Takkanlah you nak masuk operator, sepanjang hayat you nak berada di operator saja. Betul. So you tak build apa-apa, susah. Tiba-tiba syarikat shutdown, syarikat bankrupt. Dah tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana? Apa skill you sudah belajar? Mungkin sudah berada di sana 10 tahun. Tapi buat benda yang sama saja. Buat benda yang sama saja. So you tak ada career development. So yang itu kena ini satu nasihat lah. Yang paling penting lah, lagi satu yang terakhir lah. Kita punya, bila kita ada di mana-mana saja, waktu belajar ke, masa kerja ke, kita tak boleh toleransi terhadap segala penindasan lah. Kena tak boleh diamkan diri. Dengan semua penindasan yang berlaku di depan mata kita. Penindasan, ketidakadilan yang berlaku depan mata kita. Kita perlu ada satu attitude mempersoalkan apa-apa yang berlaku di sekitar kita yang tak betul. Yang ini juga penting dalam hidup kita. Kalau tidak, you akan jadi seorang yang tak boleh berkembang. You tak boleh selesaikan masalah yang berlaku. Di tempat kerja tu, selalunya bila ada isu yang tak betul, you ambil masa untuk suarakan. Dan cuba bergerak secara bersama dengan pekerja lain. Solidarity. Mana-mana you ada. You pergi universiti pun you ada kawan kan? Ada. You ada satu geng you kan? Betul. Selalu nak belajar sama. Selalu nak buat assignment sama. Kan? Betul. Sama juga di tempat kerja pun. You mesti kena ada satu solidarity bersama dengan pekerja-pekerja lain. Barulah bila you ada masalah, boleh membawa isu bersama-sama. So, ini sekarang kita nak bina ni dari pemangku sekolah. Lepasan SPM apa lagi? You mesti kena ada attitude itu. Jangan pergi kerja jaga kain sendiri saja. Tak tahu siapa yang kerja di sebelah you pun you tak tahu. Sebab sekarang kehidupan kita sudah menjadi macam itu, terlalu selfishness. Tak boleh lah. Saya rasa itu kita nasihat yang sangat penting lah. Hidup bersama tu di tempat kerja ke, di taman you ke, di universiti you ke. Kisah kat mana-mana. Mana-mana lah. You perlukan each other. Betul. Untuk support you kan. Yes. Jadi macam nak bina attitude tu sendiri. Itu yang kita nak tahu. Openness tu kena ada dua-dua side lah. Selalunya kita ingat orang lain akan datang dengan cakap dengan kita. Apa salahnya kita pergi cakap dengan orang lain? Ego tu lah. Tak perlu tengok lah ini ego apa. Siapa nak mula tu? Ni tak ada apa-apa untuk ego. So satu orang kena start. Siapa nak start itu? Itu yang jadi tapi persoalan. saya cakap orang yang dengar yang ini hari ni, orang yang dengar ni, you jadilah orang untuk start. Kenapa you tunggu orang lain untuk jadi pemula? Kita mulakan.
kita ada mana-mana knowledge. perjuangan di dunia, mana-mana effort, mana-mana inisiatif pun ada satu orang pernah mulalah. Satu orang perlu akan mula dulu. Baru semua ikut. Baru semua ikut. Dia mesti kena ada. Dan kita jadilah orang tu. Kenapa kita mau harapkan orang lain? Saya setuju. Saya rasa itu sahaja untuk sesi kita hari ini. Terima kasih Puan Siva untuk jadi tetamu kita untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk panggil saya. Saya harap sesi ini manfaat untuk mana-mana pelajar yang menunggu untuk masuk ke alam pekerjaan, dan pastikan hak anda ni terjagalah. Itu sahaja. Hidup rakyat, salam perjuangan. Terima kasih.